pada ayat 116 dan juga ayat 117 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kita lihat dalam terjemahan itu, mereka iaitu orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Maka Allah kata, Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Yaqulu lahu kun fayakun. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pun menelusuri pada siri-siri yang sebelum ini, ada banyak perkara yang terkait dengan tafsir Al-Aisar ini. Jadi kalian jangan terlepas siri-siri yang sebelumnya, kerana dalam siri yang sebelumnya kita sudah pun membaca dan dia sebenarnya saling terkait antara ayat-ayat yang sebelum, sehinggalah kita bercakap tentang ayat yang sekarang ini. Kerana kalau kita melihat dalam susunan ayat 116 dan juga 117 ini, dia masih lagi membicarakan tentang pelbagai kebatilan yang dilakukan oleh ahli kitab, ya. Bagaimana golongan ahli kitab ini mereka mengadakan pelbagai kebohongan, sehingga kan kebohongan itu dalam ayat ini dapat disingkap kebohongan dan juga kepalsuan keyakinan mereka. Dengan cara apa? Sehingga mereka sanggup menuduh Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. And mana mungkin kalau kita bercakap tentang Allah mempunyai anak. Allah adalah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan kita. Dan kita ini hamba, manusia kita ini hamba. Kalau secara logiknya lah, kalau kita nak melihat secara logiknya, mana mungkin seorang raja memiliki anak seorang hamba. Jadi macam pelik kan. Anak raja tetapi anak itu hamba, ayahnya raja. Ia adalah satu kepelikan. Maka kalau dengan sesama manusia pun kita sudah nampak perkara itu pelik, apatah lagi kalau kita nak bercakap tentang Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Tapi itu adalah satu gambaran tentang satu dakwaan yang sangat pelik. Kalau kita nak lihat dakwaan itu dengan apa, mereka ini kalau kata tentang Yahudi, mereka mengatakan bahawa Uzair adalah anak Allah, kan. Adapun kalau dalam kalangan Nasrani, mereka mengatakan bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Allah, kan. Bahkan kalau kita lihat dalam kalangan musyrikin Arab, mereka juga kan mengatakan adanya anak Allah, iaitu daripada kalangan malaikat, angel. So inilah anggapan-anggapan yang mereka nyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah menyucikan dakwaan mereka itu dengan kalimah subhanah, subhanah, subhanah. Sebab tu kita selalu sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sepatutnya kita juga bila kita menyebut perkataan tersebut, kita menyucikan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, dan tidak ada makhluk yang lebih utama dalam diri kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sembahan kita, yang menjadi Rabb kita, dan kerana tidak sedikit dalam hidup ini kita mengkultus dewakan makhluk, dan seakan-akan kita mengkultus dewakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin boleh berlaku, kan. Seperti mana orang Yahudi, orang Nasrani dan juga musyrikin Arab ini, mereka cuba untuk mengatakan bahawa takkanlah Allah tidak ada anak, kan, kalau nak ikut logik begitu. Tapi logik akal begitu tidak boleh diterima. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, pertamanya kepemilikan Allah atas segala yang ada di langit dan di bumi, dan ketundukan mereka secara seluruhnya kepada ketentuan dan hukumnya, aturan dan kuasanya. Hal ini secara logik menafikan pemikiran bahawa Allah mengangkat anak dari kalangan mereka. Allah yang mentadbir segala-galanya, mana mungkin Allah mengangkat anak daripada kalangan makhluk ini? Tidak mungkin. Sebab itu di situ qanitun, kita melihat kalimah qanitun, bahawa kita kena benar-benar tunduk, bahkan seluruh alam ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tunduk, mana mungkin kita nak menyamakannya dengan yang Maha Pencipta ini.